Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min razaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi mulia ini sama-samalah kita pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama pada pagi ini meneruskan kehidupan kita dalam konteks menghambakan diri kepadanya dalam mencari keredaannya. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Moga-moga dengan kiriman ini kita antara orang yang tergolong dalam mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Okey, sebelum saya memulakan perkongsian saya pada pagi ini, pertama kali izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Abdul Rahim, salah seorang tenaga pengajar di Madrasah Darul Mumtaz. Untuk pengetahuan yang menyaksikan saya live di Facebook, Salam Duha merupakan satu inisiatif ataupun satu pendekatan di mana kami menggunakan media sosial seperti Facebook untuk mendekatkan diri, iaitu taqwiyatul alaqah, mendekatkan diri, mengeratkan silaturahim antara kami dan masyarakat luar, iaitu yang menyaksikan secara live di Facebook. Okey, berbalik pada tajuk perkongsian saya pada hari ini, iaitu sedia maklum adabul mar'u khairum min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik daripada emasnya. Apa yang dikatakan emasnya iaitu hartanya. Okey, kita tengok kepada konsep adab. Adab yang bawa maksud tingkah laku, perilaku, perbuatan yang positif ataupun perbuatan yang baik yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang yang lain. Kalau ikutkan adab menurut Islam, dia meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa saya kata meliputi seluruh aspek kehidupan kita? Kerana sebab apa? Bila kita tengok sekarang ni, kehidupan kita penuh dengan adab. Contohnya saya ambil adab ketika makan, adab ketika bercakap dengan orang tua, sedangkan sekecil-kecil perkara iaitu masuk ke tandas pun ada adabnya dengan membaca doa dan serta yang lain. Itu adalah adab menurut Islam. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Adab juga kita boleh faham ataupun yang kita faham adalah adab merupakan satu tingkah laku yang baik, seperti mana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik dan jadilah pendidikan adabku yang sangat istimewa. Ini bermakna Islam ni dia amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umatnya. Kerana apa? Dengan adab itulah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan adab itulah akan membuatkan akhlak kita menjadi tinggi, dan dia dengan adab juga dia dapat menguatkan kita punya kepribadian diri. Itu yang saya katakan tu. Sebab itulah Islam amat menekankan adab ini, kerana dengan adablah menunjukkan seseorang itu tinggi akhlaknya. Dengan adablah seseorang itu dapat melindungi maruah dirinya sebabkan adab sahaja. Oleh itu saya nak menekankan kepada yang melihat secara live di Facebook ini, didiklah anak dari kecil dengan adab.
Contohlah kita ambil, anak baru umur 3 tahun. Anak baru 3 tahun. Kita didiklah mereka dengan adab. Contohnya ketika makan, kita didiklah mereka dengan membaca doa, elak kepembaziran dan membaca doa sebelum makan. Itu antara satu langkah yang boleh kita ambil untuk mendidik anak dari kecil. Okey, berdasarkan tajuk pada hari ini, saya nak ceritakan satu kisah di mana pada zaman dahulu hidupnya dua orang pemuda yang bernama Umar dengan Zubair. Okey, Zubair ni adalah seorang lelaki yang fakir miskin, manakala si Umar adalah seorang lelaki yang kaya. Akan tetapi Zubair ni merupakan lelaki miskin, tetapi disebabkan dia selalu menghormati orang lain. Akan tetapi si Umar ni dia kaya, tapi dia penuh dengan sifat negatif seperti sombong dan kedekut. Pada satu hari berlakunya satu gempa bumi di mana kampung tersebut hampir setengah mengalami kerosakan. Akan tetapi pada waktu itu orang kampung hanya menyelamatkan Zubair sahaja. Mereka tidak menyelamatkan Umar. Sebab apa? Sebab Umar ni dia, disebabkan saya kata tadi, dia mempunyai banyak sifat negatif seperti sombong, semua tu. Tetapi dia kaya, tapi dia tidak menjedekahkan hartanya. So kat sini orang kampung tersebut hanya membawa Zubair saja ke kampung yang lain dan meninggalkan Umar. Itu yang saya katakan, adab ini dia melebihi daripada harta seseorang itu. Tuqaddiru qimatu insan la bimalihi walakinna biadabihi. Kita menilai seseorang manusia ini dengan adabnya, bukanlah dari hartanya. Itu yang dikatakan tuqaddiru qimatu. Kita menilai seseorang insan dengan adabnya, bukan hartanya. Ini bermakna walaupun harta ni di mata dunia amatlah berharga. Sebab apa? Ia mampu mengubahkan kesenangan hidup seseorang dengan harta. Tetapi itu hanyalah aset dunia sahaja. Tetapi adab ini kita akan bawakan atau kita akan bawa ke akhirat kelak. Sebab apa? Orang yang beradab ini akan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik pada tajuk adab tadi. Adab ni saya nak katakan bukan setakat harta saja lebih tinggi, akan tetapi ilmu dia lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sebab apa saya kata itu? Sebabnya pada zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu amat mementingkan adab. Kerana apa? Adab ini adalah pelitas untuk ilmu. Jikalau kita mempunyai adab, maka tinggilah ilmu yang kita dapat. Sebab apa? Kita menunjukkan adab kepada guru kita, kita menunjukkan adab kepada masyarakat, kita menunjukkan adab kepada ibu bapa. Jika adab itu diadaptasikan dalam diri kita, maka tinggilah ilmu yang kita dapat. Itu ilmu yang dapat. Kalau dah dapat adab, ilmu pula tinggi. Semakin tinggi ilmu yang kita dapat, maka kita mampu ataupun kita akan mendapat keberkatan di dunia ini disebabkan ilmu. Kita mendapat keberkatan di dunia ini dan mampu menghindarkan diri kita daripada perkara yang mudarat. Kerana apa? Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmun nur. Ilmu adalah cahaya yang menunjukkan kita sama ada jalan itu benar ataupun salah. Okey. Saya ada satu hadis yang menceritakan tentang adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Ada satu ulama ni telah berkata, belajar satu bab adab ini adalah lebih baik daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Okay, saya ulang. Belajar satu bab adab ini adalah lebih baik daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Ni nak kata adab ni dia memang tinggi. Sebab itulah Imam Syafi'i pernah berkata ke anak murid dia kata, belajarlah adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Sebab apa? Jikalau kita ada adab, maka kita akan menunjukkan adab kita. Jika kita ada adab, tapi adab tu kita tunjukkan adab kita pada guru,
lepas tu ilmu tu menjadi berkat, maka ilmu tu senang masuk ke dalam kepala kita. Okey, seterusnya, seperti macam saya kata tadi, tuqaddiru qimatu insan bi adabihi la bimalihi. Seseorang ni, kita menilai seseorang bukanlah daripada hartanya, akan tetapi adabnya. Okey, kesimpulan daripada perkongsian saya pada pagi ini, saya nak cakap, kita ni kenalah didik anak-anak kita dengan adab bermula dari kecil. Sebab apa? Dengan bermulanya didikan kita tu daripada kecil, maka lama kelamaan ketika mereka membesar, insya-Allah mereka akan menjadi mukmin yang berjaya, kerana kita telah memberi pendedahan kepada mereka dari kecil. Apa itu adab? Okey, satu lagi. Seperti yang saya kata tadi, Islam amat mementingkan adab. Memang Islam ni dia mementingkan pendidikan adab dalam kalangan umatnya. Kerana apa? Kerana adab itu akan mencerminkan ketinggian akhlak seseorang itu, dan akan mencerminkan juga kepribadian diri seseorang itu. Dengan adablah juga seseorang itu mampu membezakan mana yang buruk, mana yang baik. Okey, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini insya-Allah akan dijadikan pengajaran ataupun sekadar perkongsian ilmu kita antara saya dengan masyarakat Islam yang lain. Sebelum itu, marilah sama-sama kita menadah tangan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghara wa jami' muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al hayy Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wa da'ima fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsinna aqibatana fi umuri kulliha ajina min khizi dunya wa azab akhirah. Allahumma inna nas'aluka kulli ajli wa ajli ma'ina wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajli wa ajli ma'ina wa ma lam na'lam bi'asir wa ta'asir wa bitammi bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.